pula perkembangan semasa banjir di Bintulu di mana kesemua 30 penduduk terjejas banjir membabitkan 8 keluarga yang ditempatkan di PPS Dewan Stadium Muhibah dibenarkan pulang. Jadi untuk paparan lanjut kita bersama Dewi Amanda Padang. Silakan Dewi. Terima kasih Miza, salam sejahtera dan salam hormat. Perkembangan banjir di Bintulu. Pusat pemindahan sementara PPS Dewan Stadium Muhibah ditutup tengah hari tadi. Kesemua 36 penduduk terjejas banjir membabitkan 9 keluarga yang ditempatkan di pusat pemindahan itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ekoran banjir telah pulih. Kesemua penduduk terjejas banjir di PPS Dewan Stadium Muhibah telah dihantar pulang menggunakan pengangkutan Angkatan Pertahanan Awam APM. Manakala PPS Dewan Suara Bintulu masih dibuka dengan menempatkan 71 penduduk terjejas banjir membabitkan 25 keluarga. Tinjauan kru RTM mendapati semua penduduk yang ditempatkan di PPS tersebut berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan. Mengucapkan terima kasih kepada semua badan-badan pekerjaan ataupun NGO yang sudi memberi bantuan kepada kami dan menghantar bantuan seperti makanan-makanan kering, bantuan dari segi keperluan asas untuk kegunaan di pusat pemindahan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Bintulu turut dibantu pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan bagi memastikan keselesaan mereka yang ditempatkan di PPS ini. Kebajikan juga bantu macam baju, itu je lah, macam susu, pampers, macam budak. Ada orang bagi susu lah, pampers, macam jenis minuman ada lah, memang ada orang bagi jenis barang makan lah. PPS Dewan Suara Bintulu menempatkan penduduk terjejas banjir dari kawasan RPR Sebiu, Jempak, Kampung Kemunting dan Ulu Segan. Sebanyak 48 pusat pemindahan sementara PPS disediakan bagi menghadapi monsun timur laut yang menyebabkan hujan lebat di Sarawak pada Januari hingga Februari tahun hadapan. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rafi'i berkata sebanyak 25 PPS terletak di daerah Sibu, 17 di Kanawit, manakala 6 lagi pusat terletak di Selangau yang akan diaktifkan sekiranya terdapat keperluan. Dr. Anwar yang juga penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian Sibu berkata, dua punca banjir dikenal pasti di bahagian Sibu iaitu kawasan rendah dan limpahan air hujan dari kawasan Baleh Kapit dan Belaga. The flood in Sibu does not totally depend on the rain that falls in Sibu. It also depends on the rain that falls in the upper river, especially in Baleh Kapit, in Belaga, which takes about 2 to 3 days to reach Sibu. So in other words, Sibu have two sources of floods, low lying, the rainfall itself and also from the upper river. Beliau ditemui media selepas mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat bahagian di Pejabat Residen bahagian Sibu. Sementara itu, Residen bahagian Sibu, Charles Siau berharap mereka yang dipindahkan ke PPS akan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Satu simulasi pemindahan banjir akan dijalankan di Selangau minggu hadapan untuk menyelaras persediaan yang dirancang Jawatankuasa berkenaan. Aspirasi menjadikan bahagian Miri sebagai bandar kosmopolitan bertaraf dunia memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Justru untuk mencapai aspirasi itu, Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, perancangan rapi dan sumbangan idea serta pemikiran dari pelbagai sektor dan peringkat masyarakat sangat diperlukan. Jelasnya, melalui makmal pembangunan, dasar dan objektif yang sesuai dapat dikembangkan dan menjadi panduan pertumbuhan bandar dan kawasan persekitaran yang optimum. Datuk Lee berucap merasmikan pembukaan Greater Miri Development Master Plan Lab di Miri. Beliau berkata tujuan makmal pembangunan ini diadakan adalah untuk mengembangkan strategi, mendorong perubahan cara perancangan bandar, pinggir bandar dan luar bandar serta cara proses perancangan dijalankan iaitu menyediakan asas dan alat baru untuk menjangka cabaran masa depan.
Datuk Lee turut mencadangkan agar makmal tersebut berfungsi sebagai sekretariat untuk mengumpul data daripada agensi-agensi utama selain berharap akan memperolehi idea yang bernas daripada para peserta khususnya wakil-wakil rakyat yang hadir mengenai strategi membangun dan memberi perubahan kepada bahagian Miri terutama dari segi kepesatan pembangunan. Antara fokus utama makmal tersebut iaitu infrastruktur, pelancongan, pertanian, infrastruktur digital, pembaharuan bandar, perumahan, kesejahteraan sosial dan pendidikan. Kematangan ahli-ahli parlimen dalam menyokong belanjawan 2021 harus diberi kepujian, lebih-lebih lagi ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Demikian suara yang diluahkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang. Ujarnya, dalam memenuhi keperluan rakyat dan menyelesaikan masalah negara, sikap toleransi dan kerjasama perlu diutamakan dalam kalangan ahli parlimen supaya segala usaha kerajaan dapat dicapai dengan jayanya. Kita mengucap terima kasih kepada ahli-ahli parlimen yang telah mengenepikan sentimen-sentimen politik dan bersatu untuk meluluskan bajet ini. Ini menunjukkan kematangan ahli-ahli parlimen kita, iaitu mereka telah menempatkan kepentingan rakyat keseluruhannya daripada politik yang berbelah bagi. Tambahnya lagi, secara keseluruhan belanjawan 2021 yang telah diluluskan dalam sidang parlimen bertujuan untuk memulihkan ekonomi negara dalam berhadapan dengan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir di program Sembang Santai Pengguna di Dewan Kampung Tanjung Riman, Limbang. Penduduk gedung bakal memiliki mesin juruwang automatik ATM Agrobank penghujung Disember ini. Perkhidmatan mesin ATM ini selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk di luar bandar dan pedalaman supaya bagi memudahkan mereka untuk berurusan dengan pihak bank. Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Naruddin Majais berkata, beliau telah menerima surat kelulusan daripada pihak Agrobank untuk menyediakan sebuah mesin ATM di gedung. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong memberitahu surat mengenai perkara itu telah diserahkan oleh pengurus wilayah Agrobank Abdul Halik Abdullah kepada beliau dan bagi pihak penduduk gedung, beliau berterima kasih atas kelulusan tersebut. Mesin ATM tersebut akan ditempatkan di Anjung Usahawan Gedong dan dijangka memudahkan hampir 7,000 penduduk asal Gedong serta 4,000 pekerja yang bekerja dan tinggal di ladang kelapa sawit yang ingin berurusan berkenaan pengeluaran, penghantaran duit serta menerima bantuan kerajaan. Sementara itu, Abdul Halik memaklumkan pihak bank telah mengkaji dan yakin wujud keperluan yang tinggi di kawasan Gedong dan yakin dengan adanya mesin ATM itu, ia menjadi meningkatkan lagi ekonomi penduduk Gedong kewujudan banyak peluang perniagaan. Pandemik COVID-19 jelas mengubah gaya hidup manusia sejagat dalam semua sektor, terutamanya dalam bidang perniagaan. Di Kuching, seorang peniaga burger Renderar Derman tidak ketinggalan mengadaptasi perniagaannya seiring dengan perkembangan semasa. Bagi Renderar, promosi perniagaan dalam talian dan variasi aplikasi penghantaran memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan lagi produk burger secara lebih serius. Bukan sahaja membuka cawangan baharu, beliau yang berkecimpung dalam perniagaan burger sejak 16 tahun lalu turut menjadikan burgernya lebih besar bagi menarik lebih ramai pelanggan. Tapi kami cuba upaya nak buka dia gede, at least mak kami memang homemade burger tanpa burger parti burger orang luar. Usaha Renderar turut mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Razi Sitam. Beliau mahu lebih ramai anak muda Saribas mengambil langkah serupa mewujudkan perniagaan sendiri dan tidak menjadikan pandemik COVID-19 sebagai penghalang. Dan saya yakin dengan pelibatan golongan belia dalam bidang ini mampu menyemarakkan lagi aktiviti bisnes di peringkat domestik kita. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan restoran burger milik anak jati Saribas di Metro City Matang.
Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Debbie. Kerjasama masyarakat di kawasan